Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para jemaah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah melimpahkan nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada kita. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak itu, maka kita gunakanlah untuk sama-sama manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat kepada kita. Tuan-tuan, hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masih lagi dalam suasana pandemik COVID-19. Maka sewajarnya lah kita dengan sedaya upaya untuk mengelakkan diri kita agar tidak dijangkiti virus COVID-19 ini dengan cara mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang pertama adalah sentiasa basuh tangan kita sama ada dengan sabun ataupun hand sanitizer. Yang kedua, sentiasa memakai mask ataupun pelitup muka, dan elakkan kita daripada berada di tempat sesak ataupun tempat yang orang ramai. Namun begitu, tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, akhir-akhir ini angka peningkatan itu sudah pun menunjukkan penurunan. Walau bagaimanapun, kita hendaklah sentiasa berwaspada dan berhati-hati agar kita tidak dijangkiti ataupun membawa menyebarkan wabak tersebut. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Hadis Matan Arba'in, masih lagi membincangkan bab 1, iaitu berkenaan dengan niat. InsyaAllah pada petang ini saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan sebab-sebab yang merosakkan amal kita. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab yang boleh merosakkan amal seseorang ialah ada perasaan kehairanan dan kekagumannya dengan amalannya. Yakni seseorang itu dalam dia melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia jauhkan diri dia daripada rasa perasaan hairan. Hendaklah dia jauh diri dia merasa hairan dan kagum dengan amalan yang dia lakukan. Yang kedua, iaitu perasaan kesombongan dengan melakukannya. Apabila ada perasaan hairan, perasaan kekaguman, maka dia akan timbul perasaan sombong. Perasaan sombong, perasaan bangga diri kerana dia dapat melaksanakan amalan tersebut. Dan dia merasakan diri dia seorang je yang dapat buat. Ini tuan-tuan, satu perkara yang
boleh menyebabkan amalan kita rosak. Apabila amalan kita rosak, pahalanya tak ada. Pahalanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lakukan amalan tersebut dalam keadaan yang sia-sia, rugi kita. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan hairan, perasaan kagum, perasaan sombong dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh memusnahkan keikhlasan amal yang kita lakukan itu, walaupun amalan itu nampak dari segi zahirnya sempurna, nampak elok, ya, nampak elok, nampak cantik, nampak sempurna, tetapi oleh kerana ada sedikit perasaan hairan, perasaan sombong, perasaan kagum dengan amalan yang dilakukan itu, maka dia telah memusnahkan, merosakkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada perasaan tersebut, ada lagi perasaan yang paling membahayakan, yang boleh menjahannamkan amalan kita. Apa itu tuan-tuan? Perasaan yang boleh menjahannamkan, yang boleh membahayakan amalan kita, iaitu perasaan riya ada dalam diri kita. Apabila ada perasaan riya dalam diri kita, maka semua amalan kita tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar pernah berkata kepada Muaz bin Jabal, yang mana ketika sedang Muaz bin Jabal menangis, ya, Sayyidina Umar kata, "Kenapa engkau menangis, wahai Muaz?" Jawabnya, Muaz jawab, "Kerana ada hadis yang aku telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa yasirur riya'i syirkun." Sedikit saja perasaan riya itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tuan-tuan. Ada sikit saja perasaan riya ketika kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita beribadah kepada Allah, ada juga perkara yang syiriknya. Kena hati-hati tuan-tuan. Hati-hati kita semua daripada perasaan ini yang boleh menimbulkan riya. Yang menimbulkan riya, yang boleh menyebabkan kita melakukan syirik kecil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haris Al-Muhasibi, yakni seorang ulama Baghdad, wafat pada tahun 243 Hijrah, terkenal dengan seorang ahli tasawuf yang terkemuka. Dia kata apa tuan-tuan? Haris Al-Muhasibi mengatakan bahawa ikhlas itu ialah engkau maksudkan taat kepada Allah dan engkau tidak memerlukan kepada yang lainnya. Yakni ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tujukan ibadah tersebut, kita niatkan ibadah tersebut, maksudnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menurut perintah akur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak memerlukan kepada yang lain. Bukan kerana orang lain, bukan kerana sesiapa pun. Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, ya. Barulah itu dikatakan ikhlas. Riya itu katanya ada dua macam, ya. Pertama, engkau maksudkan taat kepada manusia, dan kedua, engkau maksudkannya kepada manusia dan kepada Allah. Ni Al-Haris Muhasibi mengatakan riya ada dua jenis. Yang pertama, taat kepada manusia,
dalam beribadah, dan kedua dengan niat ibadah tadi kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada dua-dua ini, ya, ada kerana manusia, yang kedua kerana manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala, kedua-duanya boleh memusnahkan amalan kita. Ini kata ulama yang bernama Harith Al-Muhasabi. Kemudian Abu Laith Samarqandi, yakni seorang ulama fiqh dan tasawuf, wafat pada tahun 373 Hijrah. Dia berpendapat bahawa apa yang dikerjakan kerana Allah adalah diterima, dan apa yang dikerjakan kerana manusia adalah ditolak. Ulama Abu Laith Samarqandi kata, kalaulah seseorang itu melakukan amalan kerana Allah, ditujukan kerana Allah, maka itu diterima. Dan apa yang dikerjakan kerana manusia adalah ditolak. Apabila ditolak, maksud ditolak ni tuan-tuan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala amal yang dicampuri riak bukan amalan yang bersih. Amalan yang dicampuri perasaan riak. Ya. Kita tahu tadi riak itu boleh membawa kepada syirik. Maka bukanlah suatu amal yang bersih. Malah itulah amal yang menipukan diri, yang mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Jadi amalan yang bercampur riak ini, seseolah amalan itu menipu diri pelakunya dan mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Bila hampa harapan, apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada imbalan, tidak ada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan semasa hidupnya dia ni melakukan banyak amalan, tetapi oleh kerana ada perasaan riak dalam hatinya, maka amalan itu ditolak. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua dapat menjauhi daripada melakukan amalan kerana manusia, bahkan hendaklah kita tukarkan lillahi ta'ala. Sesuatu amalan ibadah itu ditujukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan riak sejenis syirik yang paling halus, syirik yang paling kecil, sebagaimana sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikumus syirk al-asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya', rawahu Ahmad. Maksudnya, yang amat aku takuti atas kamu ialah syirik yang paling kecil, yakni syirik yang halus. Kemudian ditanya mengenainya. Ada orang tanya Nabi, lalu ia berkata, itulah riya'. Ini tuan-tuan mata Allah. Nabi sebut, aku sangat takut atas kamu ialah syirik yang paling kecil, yang halus. Lalu sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Lalu Nabi mengatakan, itulah riya'. Riya', ya. Kadang-kadang macam-macam lah. Orang ni ada perasaan riya'. Riya' dia dalam bertutur kata, dia ada perasaan riya'. Dalam berpakaian, dia ada perasaan riya'. Dalam ibadah ada riya'. Dalam muamalah sesama manusia pun ada perasaan riya'. Jadi inilah yang kita takut, tuan-tuan. Riya' itu biasanya ada pada amal. Apabila sebut amal ni, tuan-tuan, dia berkait rapat dengan ibadah. Iaitu amal yang dikerjakan untuk diperlihatkan kepada orang. Dan ada pula
pada meninggalkan amal, iaitu amal itu tidak dikerjakan kerana orang. Ni dia. Buat sesuatu amalan untuk diperlihatkan kepada orang ramai. Kita buat suatu amalan, sebagai contoh tuan-tuan, kita ni rajin berjemaah. Rajinnya kita berjemaah tadi bukan kerana Allah, kerana nak tunjukkan kepada orang supaya orang kata ni kita rajin. Apabila kita rajin, orang sokong kita untuk menjadi AJK masjid sebagai contoh. Jadi yang ni kerana apa? Kerana nak tunjukkan kepada orang. Kalau niat lillahi ta'ala, sama ada orang nak sokong kita ke, orang tak nak sokong kita, terpulanglah. Tidak jadi masalah. Jadi kalaulah kerana manusia mengharapkan orang sokong dia, kalau orang tak sokong, dia akan jadi frust. Dia jadi kecewa. Jadi sebab itulah Nabi sungguh menyebutkan dia paling takut yang berlaku pada umatnya, iaitu perasaan riak dalam beribadah. Kemudian amal tidak dikerjakan kerana orang. Jadi beramalnya atau tidak adalah kerana orang lain. Ni dia. Ada juga tuan-tuan, orang buat amal ibadah kerana orang. Sebagai contoh, seseorang itu dia berpuasa Senin Khamis. Senin Khamis, hari Senin puasa, hari Khamis puasa. Kemudian tiba-tiba hari dia puasa tadi, ada kawan dia. Ada kawan dia datang bertemu. Dia pun kata, tak apalah, hari ni aku puasa, aku buka puasa aku kerana kamu. Ni dia. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Yang dikatakan tidak melakukan amal itu kerana orang. Kerana kawan dia. Yang ni pun tidak betul juga tuan-tuan. Tidak. Beramalnya atau tidak adalah kerana orang lain. Ini maksudnya. Dalam hal ini, Fudail bin Iyad, seorang ulama tasawuf yang wafat pada 187 Hijrah, berasal dari Kufah dan menetap di Mekah, telah berkata secara berterus terang, tarakul amala min ajlin nasi riya'un wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'affiyaka Allahu minhuma. Maksudnya meninggalkan amal kerana manusia adalah riak. Ni tadi betul. Meninggalkan amalan kerana manusia riak juga. Beramal kerana manusia adalah syirik. Ikhlas itulah yang menyelamatkan engkau dari kedua-duanya. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, dalam kita beribadah ini pentingnya ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita tidak rasa kecewa, kita tidak rasa frust apabila tidak dapat sesuatu. Ini penting tuan-tuan. Keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ikhlas itu ialah menyelamatkan engkau dari keduanya. Jadi Fudail bin Iyad nak menyelamatkan amalan kita daripada perasaan riak, daripada perkara yang boleh menyebabkan syirik itu, iaitu ikhlas. Ikhlas. Bagaimanapun jelaslah bahawa amal yang dikerjakan dengan riak dan amal yang dilakukan dengan campuran antara Allah dan riak, atau antara Allah dan kepentingan dunia,
adalah amal yang bersifat sekutu. Ni, ya, amalan yang bercampur antara Allah dan riya, ataupun antara Allah dan kepentingan dunia, mengharapkan sesuatu balasan daripada orang lain, adalah amal yang bersifat sekutu. Yakni bersekutu ini ialah kerana yang lain. Ya? Sedang Allah tidak mahu menerima amal seperti itu. Allah tak terima amalan yang kerana lain tadi. Ya? Sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis kursi, di mana Allah telah berfirman, hadis kursi ini tuan-tuan, ya, hadis matan daripada Nabi dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Riwayah Muslim. Aku terkaya segala sekutu daripada sekutu. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang ia sekutukan bersertaku padanya akan yang lain daripada aku tinggalkan dia berserta sekutunya itu. Maknanya, ya, Allah tidak menerima amalan yang disekutukan dengan yang lain. Ya. Sebab apa? Sebab, ya, Allah ni terkaya daripada sekutu. Maknanya tidak boleh kita nak melakukan amalan bersandarkan kepada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amal yang disekutukan tidaklah benar-benar merupakan amal yang ikhlas. Amal yang bersekutu tadi bukanlah merupakan amal yang ikhlas. Kerana orang yang mengerjakannya masih mengharapkan sesuatu faedah yang berasingan dengan selain daripada Allah SWT. Dia mengharapkan apa? Mengharapkan pujian orang, ya? Mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu manfaat, faedah dunia untuk diri dia. Kerana itu, maka amalnya menjadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah SWT sebagaimana yang difahamkan dari hadis tersebut, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis kursi tadi, ya, amalan seseorang itu akan menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita menjaga amalan kita, menjaga hati kita agar kita melakukan amal ibadah itu, ya, tujuannya kerana Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kerana Allah, barulah dia ada keikhlasan, ya. Kalaulah kita buat sesuatu kepada yang lain daripada Allah, seolah kita melakukan ibadah bersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dikatakan dalam hadis ini, syirik, ya, satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang apa yang berlaku ke atas umatnya. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penjelasan yang ringkas ini, moga-moga kita semua tuan-tuan akan terhindar daripada sifat-sifat yang boleh merosakkan amalan kita. Saya ulang balik, perkara yang boleh menyebabkan rosak amal kita ini ada 3. Yang pertama, merasa hairan, ya, merasa hairan dan merasa kagum dengan amalan yang dilakukannya itu. Yang kedua, dan mempunyai perasaan kesombongan, melakukan ibadah itu dalam perasaan sombong. Yang ketiga, iaitu perasaan riak timbul dalam hati ketika melakukan amal ibadah. Riak ini adalah perkara yang disebutkan sebagai syirik kecil, ya, sebagai syirik kecil yang boleh memusnahkan, merosakkan amal ibadah seseorang Muslim.
Jadi tuan-tuan, sekadar itulah tazkirah ringkas pada petang ini, khususnya kepada para jemaah surau As-Sa'adah Taman Impian Ihsan kelas takmil siri 1 bagi bulan Mac 2021 yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kejahilan dari saya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan jumpa pada sesi yang akan datang.